bihi nasta'in ala umuri dunya waddin fa amma ba'd. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis, Ahli Jawatan Kuasa yang menganjurkan program pada hari ini, dan seterusnya terima kasih kepada puan-puan yang hadir pada petang ini, dan terima kasih kepada anak-anak yang turut serta pada program kita pada petang ini. Pertama, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita berada di sini pada petang ini, walaupun kalau kita fikirkan kerja rumah kita sebagai suri rumah memang tak habis. Nak keluar rumah tadi pun nampak sampah tepi pintu, tangan ni rasa nak sapu, tapi nak keluar, nak sapu, nak keluar, nak sapu ke nak keluar. Nak keluar tadi nampak pinggan dalam sinki, tadi dah tak ada dah pinggan, tiba-tiba terada balik semula. Nak basuh dulu ke nak keluar. Kalau nak tunggu kerja rumah kita memanglah tak habis. Walaupun begitu, kita gunakan ruangan, peluang dan masa yang ada ini. Di samping urusan kerja rumah, bukan kita tinggalkan 100%, kita buat. Tapi dalam masa yang sama juga, kita menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah sebenarnya lama tak datang ke Putrajaya ni. Lepas last Ustazah mengajar di Jabatan Pendaftaran Negara. Dulu Ustazah ada mengajar di Jabatan Pendaftaran Negara, bermakna sebulan sekali lah Ustazah datang Putrajaya. Tapi memandangkan Ustazah dah lepas kerja, rushing ke Jabatan Pendaftaran, kadang-kadang balik tidur di RNR Seri Kembangan dulu, kadang-kadang berhenti kat Seri Kembangan, maka Ustazah pun minta undurkan diri. Itulah ceritanya. Jadi alhamdulillah pada hari ini adalah slot ataupun program yang keempat Ustazah. Daripada pukul 7 pagi tadi lagi, pukul 8 di Segambut, pukul 8 di Batu Muda, pukul 9.30 di Segambut, 11.30 kepada peniaga-peniaga Caukit. Kemudian di sini Putrajaya adalah program nanti pukul 5. Kita pada hari ini kita membincangkan tentang fiqh. Pertama, kita kena faham dulu apa orang kata fiqh ni. Kita ada ilmu tauhid, sekarang dia tukar kepada ilmu akidah. Kita ada ilmu fiqh, sekarang dia tukar kepada ibadah. Kalau kita ada ilmu, kalau dulu akhlak, zaman dulu kita sebut akhlak, sekarang lebih kurang kita sebut tasawuf. Maka hari ini kita bincang tentang perkara yang berkaitan dengan fiqh. Fiqh ni secara umumnya makna yang Ustazah bagi ialah fahmu syai'in fahman daqiqan, iaitu memahami sesuatu perkara dengan kefahaman yang mendalam. Maknanya ialah fiqh ni kita kena faham betul-betul. Kita tak boleh faham light-light macam tu je. Kita kena faham sesuatu dengan kefahaman yang mendalam. Contoh dalam bab solat. Maka bila sebut dalam bab solat, kita kena faham solat itu senang dalam bahasa yang kita nak sebut, bahasa yang kita sudah faham. Kita kena faham solat itu daripada A sampai Z. Kita tak boleh tahu, alah tahu dah solat, memanglah baca Allahu Akbar, takbiratul ihram, doa iftitah, rukuk, sujud, bagi salam, semudah itu. Tapi kita kena faham solat itu mana yang sah, mana yang batal, mananya yang rukun, mana yang sunat, mana yang wajib baca, mana yang sunat baca, mana yang wajib buat, mana yang sunat buat. Maka kita kena faham betul-betul. Dan faham fiqh ini juga ialah faham berdasarkan dari segi ilmu. Bukan saya tengok dia angkat takbir macam tu, saya pun angkat kan. Orang kata macam ni, bukan orang kata, tetapi berdasarkan kepada dalil daripada hadis ataupun daripada ayat Al-Quran. Jadi fiqh tadi ialah memahami sesuatu dengan kefahaman yang mendalam. Faham betul-betul macam mana cara solat, faham betul-betul macam mana cara ambil air semayang, faham betul-betul macam mana cara sah, boleh menyebabkan sah ataupun batalnya puasa kita. Faham betul-betul macam mana boleh menyebabkan puasa kita tak batal tapi tak dapat pahala. Ada pula puasa tak batal, sah, tapi pahalanya kosong. Ada pula. Maka itulah fiqh. Faham betul-betul. Kemudian bila sekait dengan wanita pula, kita tahulah fiqh dah kita faham. Dan fahaman tadi
fiqh tadi kita kaitkan dengan wanita, maksudnya dalam isu-isu keperempuanan. Kita faham yang berkaitan dengan isu-isu keperempuanan. Fiqh tu banyak, luas. Puasa tu luas. Tapi yang mana puasa slot untuk orang perempuan? Contoh, Ustazah bagi contoh. Katakanlah dalam bab contoh, Ustazah bagi contoh dalam bab solat. Solat tu luas, lelaki dan perempuan yang buat. Tapi kita kena faham yang mana boleh menyebabkan sah atau batalnya solat kita sebagai orang perempuan. Contoh yang tak ada isu pada orang lelaki. Contohnya apa dia? Contohnya keluar angin kat bahagian depan. Sebut orang lelaki keluar angin kat bahagian depan macam mana? Lahak ke? Macam tu ke? Maka yang tak ada pada orang lelaki, istihadah, isu-isu yang tak ada pada orang lelaki. Kalau kencing tak lawas, lelaki ada, perempuan pun ada. Istihadah, isu yang ada khusus kepada orang perempuan. Macam mana pula perempuan yang mengandung, dia nak solat, dia kena belajar fiqh dia. Ada cara-caranya perempuan yang mengandung, nak rokok dia tak boleh sangat dah. Dia nak solat macam mana? Macam mana perempuan yang pecah tuban, kena semayang ke tak kena semayang? Tumpah darah ni, darah tumpah dah, anak tak keluar lagi, dia kena semayang ke tidak? Dia mengandung tapi keluar darah, macam mana kena semayang ke tidak? Tak payah lah kot, contohnya lah orang kata. Maka itulah kita kena belajar berdasarkan ilmu fiqh, berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan dikuatkan lagi dengan pandangan-pandangan ulama. Jadi bila kaitkan fiqh wanita, iaitu fiqh yang berkaitan dengan isu keperempuanan. Ringkas pengurusi kata. Saya pulangkan balik kepada pengurusi. Wallahualam. Okey, terima kasih Ustazah. Maksudnya lebih kepada fiqh yang melibatkan keperempuanan, isu-isu keperempuanan. Kita semua ni perempuan, jadi kalau nak cakap secara dalam-dalam sikit pun tak ada masalah lah Ustazah kan. Biar jelas, biar terang. Nanti kan tiba-tiba confuse. Sebelum ni buat gini, sebelum ni macam ni kan. Sebab itu namanya fiqh, waktu fahaman secara mendalam. Jadi bila kata isu-isu yang melibatkan keperempuanan, yang perempuan, orang lelaki tak datang haid susah. Orang lelaki tak ada haid, tak ada istihadah, lagi apa yang melibatkan darah-darah ni, tak ada nifas. Lepas tu ada pula orang kata pasal wiladah. Jadi kita pun confuse. Kan, ni anak memang masuk haid, tapi dok confuse tadi wiladah ke nifas macam mana ya? Kan. Jadi insya-Allah saya nak minta Ustazah terangkan apa yang dimaksudkan satu-satu tadi. Apa dia haid, macam mana, kalau istihadah macam mana pula, apa nifas dan wiladah, kemudian bagaimana nak uruskan dia. Insya-Allah. Terima kasih pengurusi. Tadi Ustazah timing lain, bila datang dia timing lain. Baik. Bila sebut tentang darah-darah, kita sebut darah-darah wanita. Ustazah straight to the point, darah-darah wanita. Kalau perempuan ada persoalan masa Ustazah sedang cakap ni, tolong tanya takut nanti pendam balik tak makan nasi. Suami kata kenapa? Tadi pagi selera, balik lepas asar tak makan, malam tak makan. Sebab tak tanya soalan tu yang tak boleh nak makan. Maka tanya. Sebab kita buat relax-relax je, jangan serius dengan kebuk sangat muka tu. Bimbang, Ustazah takut nak datang pula tak berani. Baik, kita bincang tentang darah-darah wanita. Baik. Pertama, darah wanita yang pertama ialah darah haid. Itu yang paling lengah, darah haid. Bila sebut tentang darah haid, umur yang paling muda keluar darah haid perempuan ialah umur 9 tahun. 789 darjah 3. Umur 9 tahun. Umur yang paling muda keluar darah haid ialah bermula start umur 9 tahun. Oleh itu, para ulama mengatakan kalaulah bagi seorang wanita kanak-kanak tiba-tiba umur 7 tahun dah keluar darah, ni betul perempuan. Ustazah dah jumpa kes ni. Dia kata, Ustazah, ni anak saya umur 7 tahun dia dah keluar haid dah. Keluar haid, keluar darah. Umur 7 tahun, umur 8 tahun kalau keluar darah, itu bukan darah haid. Kena faham betul-betul. Jangan kita tahu, awal lagi anak keluar darah haid, tak. Kalau keluar darah umur 7-8 tahun, dia tidak dikira sebagai darah haid. Haid mesti bermula umur 9 tahun. Tak kisahlah 9 tahun sebulan ke 2 bulan ke 3 bulan, tapi umur 9 tahun. Maka kalau umur 7 tahun tak kira haid. Habis tu nak buat macam mana budak tadi? Maka pergi cek.
takut ada pendarahan-pendarahan yang lain. Jadi haid mesti bermula umur 9 tahun. Itu haid bagi start orang perempuan. Walaupun kita kata kita ni anak-anak dah besar dah, kita kena belajar untuk cucu-cucu kita pula. Baik, haid umur paling muda ialah 9 tahun. Maka itu ulama mengatakan start umur 9 tahun. Tetapi tidak ada umur maksimum. Maksudnya sampai umur berapa nak berhenti haid, tidak ada umur maksimum. Terpulang kepada seseorang itu. Ada setengah orang 40, ada 50, ada 60, ada umur 70 pun dapat anak lagi. Maka terpulang. Umur maksimum terpulang. Tapi umur minimum mestilah start umur 9 tahun. Dan ada juga kes yang dia orang perempuan tapi haid tak keluar-keluar sampai umur 15 tahun. Umur 9 tahun tak keluar darah haid lagi, 10 tak keluar darah haid lagi, 11 tak keluar darah haid lagi, 12 tak keluar darah haid, 13, 14, 15. Bermakna 15 tadi tingkatan 3. Kita kata kalau jangan pula kita buat fatwa pula, kalau macam tu Ina tingkatan 3 tak keluar darah haid, tak wajib puasa lah Ramadan. Umur 15 tahun dikira balik automatik. Kalau haid tak keluar-keluar lagi, tiba-tiba tak keluar langsung. Tiba-tiba sampai umur 15 pun tak keluar haid lagi. Bila umur 15 tahun, bermakna perempuan tadi, kanak-kanak tadi, remaja tadi dikira balik automatik. Maknanya balik automatik tu apa dia? Bermakna di situ dia terpikul tanggungjawab wajib solat, wajib puasa Ramadan, wajib segala-galanya, wajib tutup aurat, wajib segala-galanya. Jelas itu ya? Maksudnya ada umur automatik, iaitu umur 15 tahun. Berkesempatan sebut tentang haid, Ustazah, walaupun kita bincang hari ini fiqh wanita, tetapi memandangkan kita ni mak-mak, Ustazah nak sebut juga kepada anak lelaki. Sebab ini penting. Mana-mana Ustazah pergi kalau bincang bab fiqh ni, bab haid nifas, Ustazah nak sebut juga anak lelaki. Sebab apa? Sebab kalau kita anak perempuan, ialah kita faham bila dia keluar darah haid, berhenti darah haid, automatik kita suruh dia mandi wajib. Kita prihatin pada anak perempuan, tapi jangan sampai kita terlepas pandang pada anak-anak lelaki. Contoh dia, anak lelaki tanda baligh dia apa dia? Iaitu keluar mani. Anak lelaki tanda balighnya ialah keluar mani. Bila sebut keluar mani, bila saya tanya kanak-kanak apa maksud keluar mani, faham Ustazah, ayah saya selalu pergi Maybank. Keluar duit, duit pun duit lah. Maka sebab apa? Sebab dia mimpi dia keluar mani. Tapi bezanya kalau haid tak apa, kita nampak berak. Tapi kalau keluar mani kita tak tahu. Kita tanya Along dah mimpi ke belum? Mimpi malam tadi atromen. Mimpi juga. Tapi kita tak tahu time bila. Dia pun kadang-kadang tak perasan pun kalau dia keluar mani. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat cam dia perubahan dari segi halqum dia timbul, dan juga kita dapat cam dari segi perubahan suara. Tapi seingat kita, aku tak pernah suruh anak lelaki aku mandi wajib. Sepanjang ni contohnya, tiba-tiba yang kita sedar darjah 6 dah tukar suara lain lah. Bunyi suara anak aku lain macam ni. Seingat kita tak pernah suruh dia mandi wajib. Maka perempuan minta anak lelaki kita mandi wajib. Bukan minta aja, ajar dia. Jangan Along masuk bilik air mandi wajib. Yang kawan tu pun fikir mandi wajib ni macam mana jenisnya? Mandi tungging kepala ke apa ke? Ajar dia. Macam mana kita ajar anak perempuan tadi. Maka sebagai kita ibu-ibu, mak-mak ni, kalau kita seingat kita, anak-anak kita yang lelaki tak pernah pun suruh mandi wajib, maka kita minta mereka mandi wajib. Sebab kita bimbang, takut-takut tak pernah suruh. Tiba-tiba bila dah kahwin, baru itu first mandi wajib dia. Walqayazubillah. Macam mana sembahyang dia selama ni? Bukan nak menakut-nakutkan, tapi inilah realiti. Macam mana sembahyang dia? Umur 25 tahun baru kahwin. Umur 25 tahun baru start mandi wajib, first time. Yang dia sembahyang umur 15, 16, 17, 18, 19, 20 tu macam mana? Puasa macam mana? Maka kita ajar anak-anak kita ni mandi wajib. Baik, sama juga kalau kanak-kanak lelaki juga, dia tak keluar mani, tak nampak perubahan suara. Suara kecil je. Tapi bila sampai umur 15 tahun, maka automatik dikira sebagai baligh. Maksudnya wajib sembahyang, wajib puasa dan wajib segala-galanya. Maksudnya bagi kanak-kanak lelaki dan perempuan,
Sekiranya tidak ada tanda-tanda balik, maksudnya kalau perempuan haid, kalau lelaki dari keluar mani, bermakna umur balik automatiknya ialah umur 15 tahun. Jelas tak di situ? Jelas ya? Baik. Kita balik dalam cerita yang haid tadi pula. Bila sebut haid, umur paling muda ialah 9 tahun. Kalau tak keluar darah haid, bermakna umur automatik balik ialah 15 tahun. Haid paling sikit ialah sehari semalam. Itu jumlah haid yang paling sikit ialah sehari semalam. Macam mana nak dikira haid tadi jumlah yang paling sikit sehari semalam? Kalau lah kata dia keluar darah tadi, dia keluar darah, dia bagi tahu kita, mak dah keluar ada darah ni subuh, contohnya keluar darah pada waktu subuh sekali tu. Lepas tu tengok-tengok zuhur apa semua, atau kita sendiri pun keluar darah pada waktu subuh, kemudian tunggu zuhur tak ada pun, bersin pun, tak semayang dah zuhur kita. Asar pun bersin pun, confirm tak semayang juga. Maghrib pun tak ada darah pun, kita tak semayang lah. Bermakna zuhur, asar, maghrib tu dah tak keluar darah lah. Bermakna darah yang keluar pada subuh tadi, maka ia bukan darah haid. Barangkali adalah silap teknik kat mana-mana, maka dia keluar darah. Maka yang kita kena buat apa dia? Qadha balik semayang-semayang kita yang kita tinggalkan tadi. Subuh yang kita anggap kata macam haid tadi, ataupun zuhur, ataupun asar, ataupun maghrib, ataupun isyak yang kita tak semayang, maka kita kena qadha balik semula. Kita tahu kalau waktu haid yang qadha, tapi yang ni yang kita sangka macam haid, tapi rupanya dia tak dikira haid. Haid dikira sehari semalam tu mestilah darah tadi berturutan dia keluar. Contoh subuh dia keluar, dia tak stop terus, dia ada juga sikit-sikit dia keluar, terpalit-terpalit juga sikit-sikit, maka itu dikira sebagai haid sehari semalam. Maksudnya dia berhenti tengok-tengok zuhur, esok tak ada dah darah bersih, bermakna haid kita hanyalah satu hari. Pertengahan haid ialah 7 hari 7 malam. Itu pertengahan haid. Dan sebanyak-banyak haid ialah 15 hari 15 malam. Baik. Katakanlah seseorang itu dia keluar darah haid 5 hari. Dia keluar darah 5 hari, lepas tu 2 hari bersih. Contoh, bila dia keluar darah 5 hari, kemudian dia tengok 2 hari bersih, hari ke-6 tu dia mandi lah. Dah bersih dah. Dia pun mandi. Lepas dia mandi, hari ke-6, hari ke-7 pun dia semayang macam biasa. Tiba-tiba hari ke-8 keluar balik darah. Contohnya lah, kalau haid 1 hari bulan, dia keluar darah 1, 2, 3, 4, 5 hari bulan. 6 dan 7 bersih. Dia pun mandi, semayang dan sebagainya. Kalau bulan Ramadan, dia pun puasa Ramadan. Kemudian tiba-tiba hari yang ke-8 ni ada balik darah. Maka macam mana yang bersih 2 hari itu? Maka kata mazhab Syafi'i yang paling sahih, dalam mazhab Syafi'i yang paling sahih ialah 2 hari ini tetap dikira sebagai haid. Kalau kita puasa Ramadan, bermakna kena kira juga yang kita terpuasa 2 hari itu. Bermakna tiba-tiba hari sampai 10 baru dia berhenti betul-betul. Bermakna haid kita semua 10 hari, bukan 8 hari je. Jangan kita tolak yang 2 hari yang kita dah puasa dah apa semua tu. Maka tetap dikira hari haid juga. Ada whiteboard itu saya buat gambaran bagi nampak sikit. Baik, katakanlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita buat sampai paling banyak haid 15 hari. Katakanlah hari pertama ni 1 hari bulan keluar haid, 2 keluar, 3 keluar, 4, 5 ni bersih, 6 keluar, 7 keluar, 8 baru bersih betul-betul. Bermakna kita pun puasa lah ni. 4 dengan 5 ni kita mandi wajib, kita puasa Ramadan. Barangkali mungkin kalau kita nak qadha puasa, kita bilang 1, 2, 3, 4, 5. Betul kan? Tetapi sebenarnya jumlah qadha puasa kita berapa hari? 7 hari. Mana-mana yang hari bersih diselangi oleh 2 darah, bermakna yang bersih ini dikira sebagai haid. Lainlah kalau 1, 2, 3, 4 keluar darah, kemudian dia bersih sini, yang ni keluar pula darah, contoh. Tapi dia bersih sini 15 hari, bersih sini 15 hari. Lepas 15 hari bersih, dia keluar balik darah. Faham tak?
Bermakna yang ni dikira haid yang baru. Nampak tak? Ada yang tanya Ustazah boleh tak jadi seorang perempuan dia keluar darah haid macam kita nampak macam sebulan 2 kali? Maksud dia macam ni. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jenuh nak buat sampai 30 kan? 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bilang nombor tak menentu. Okey. Katakanlah yang ni dia keluar darah haid. Ni right ni keluar haid kan ni. Kemudian 8, 9, 10, 11, 12. Yang ni keluar pula darah haid. Contohnya lah kan, ini haid 7 hari. Faham? Haid dia keluar 7 hari. Kemudian bermula daripada 8 hari bulan sampai 20 hari bulan ni boleh bersih. Dan kita kira jumlah bersih dia berapa? 15 hari. Ini 16 hari, maksudnya 15 hari ke atas. Yang 24 hari bulan keluar balik darah. Faham tak? Bermakna darah ini dikira darah haid. Darah ini dikira sebagai darah haid. Sebab apa? Sebab bersih dia lebih daripada 15 hari. Itu tentang darah haid. Bersih dia dikira lebih daripada 15 hari. Darah yang keluar selepas bersih 15 hari, maka darah itu dikira sebagai darah haid yang baru. Bukan campur yang ni tak. Dikira darah haid yang baru. Kira satu balik semula. Faham tak? Ya? Katakanlah minggu ni contohnya keluar haid 3 hari. Kemudian 4, 5, 6, 7 ni dia mandilah, bersih lah. Kemudian 8, 9, 10, 11, 12 tu keluar darah balik semula. Kejap berhenti, kejap ni semua. Tapi masih dalam lingkungan 15 hari tak? Kalau masih dalam lingkungan ni, kan paling maksimum haid 15 hari kan? Oh, setiap minggu. Ni minggu dia keluar, minggu dia keluar. Maka dia kira sampai setakat 15 minggu. Faham tak? Katakan minggu ni pun keluar lagi. Yang ni dah tak kira. Faham tak? Contoh sesuatu lagi. Baik. Okey. Ini keluar darah. Yang right ni keluar darah. Yang right ni keluar darah. Yang bulat ni tak keluar darah. Bersih. Dia pun mandi lah ni. Mandi kan? Kemudian yang ni keluar balik semula. Yang ni bersih. Yang ni keluar balik semula. Yang ni bersih. Contohnya lah kan? Bersih. Maka haid dia dikira sampai 15 minggu saja. Ada pun yang ni katalah ada darah. Darah juga ada darah. Maka yang ni dikira sebagai darah istihadah. Yang keluar lebih daripada 15 hari dikira sebagai istihadah. Ada pun yang minggu ni pula ada lagi darah. Yang ni dikira sebagai istihadah. Nanti saya cerita tentang istihadah. Nak buat macam mana. Yang ni kita cerita tentang haid dulu. Maksudnya kalau darah bersih, darah lagi bersih, darah lagi, darah, keluar darah lagi, keluar darah lagi, keluar darah lagi, keluar darah lagi, kira stop sampai 15 hari ni. Faham tak? Ada pendarah yang keluar hari yang ke-16 tu kira darah apa? Istihadah. Jadi bila cukup 15 hari, kita nak kena buat apa? Kita kena mandi wajib. Ada pun darah yang ni yang 16, 17, 18, 19 ni wajib kita kena solat. Tapi mandi wajib kat sini. Mandi wajib dulu sampai 15 hari mandi wajib. Nampak tak? Sampai 15 hari mandi wajib. Ni darah ada ni. Darah. Lepas tu stop, darah stop. Dia main-main macam tu lah. Maka sampai 15 hari mandi wajib. Nampak tak? Kau tak nampak cakap? Bukan nampak whiteboard ni.
Kalau tak berapa jelas. Kemudian hari yang ke-16 ni masih ada darah lagi. Hari ke-16 ni dia tak kira haid dah. Dia dikira sebagai darah istihadah. Boleh sembahyang. Kalau puasa yang hari ke-16 ni dia puasa. Sebelum ni qada sampai 15 hari. Walaupun hari ni dia puasa tak kira. Tetap kena masuk dalam hari qada juga. Maksudnya dia ni kena qada 15 hari lah. 15 hari qada. Kalau haid dia ni jenis main-main, maka dia berhenti sampai 15 hari. Bermakna qada dia 15 hari lah. Hari ke-16 ni macam mana? Dia hari ke-15, ngam-ngam 15, dia mandi. Kemudian lepas tu esok tu hari ke-16 dia solat. Bukan yang esok tu nak solat tak. Ngam-ngam 15 tu lepas dia mandi dia solat. Maka kemudian dia pun hari ke-16 tu dia start puasa Ramadan. Start puasa lagi. Puasa. Bila dia puasa, start puasa. Jadi haid dia ni dia kena qada 15 hari. Walaupun waktu-waktu ni dia dah puasa Ramadan lah. Tetapi yang ni keluar balik darah. Yang ni puasa Ramadan, keluar balik darah. Bermakna dia kena qada sampailah hari ke-15 kalau orang yang jenis haid main-main. Ya, kena buat balik. Kalau dah dia puasa dah kan, maka kalau dia buat puasa, dia dah buat puasa Ramadan dah. Puasa ganti. Kena ganti balik. Ya, kena ganti balik. Maksudnya puasa dia pun tak dikira pada hari ni. Kalau dia dah puasa, sembahyang tak apalah, tak payah qada. Tapi kalau dia puasa, dia dah terpuasa, maka dia kena buat balik. Tapi kalau dia tahu dia jenis penyakit yang macam tu, dia tahu sekejap datang, mesti lepas mandi datang lagi, contohnya lah, maka dia janganlah dia puasa-puasa qada celah-celah tu. Tapi kita kata kalau kita tahu penyakit kita ni jenis haid kita ni haid yang main selang-seling, tapi hari ni kita dah mandi wajib bersih dah. Adakah kita nak makan mi goreng tengah-tengah hari bulan Ramadan? Tak, tetap kita puasa. Manalah tahu tiba-tiba dia berhenti terus. Yang kita duk tak puasa ni sepanjang ni, tiba-tiba berhenti terus. Kita tak tahu. Maka kita puasa dulu sebab jangkaan kita ia ialah hari bersih. Tapi apa perkiraan kita stop sampai 15. Ada pun yang apa-apa yang keluar selepas 15 hari tu, maka dia dikira sebagai istihadah. Sampai 15 saja. Dia ada banyak pandangan. Kalau macam tu macam ni, macam tu macam ni. Kadang-kadang jadi kita sendiri jadi tak faham apa ni. Maksudnya nak bagi kiraan yang kita senang nampak. Maksudnya darah haid paling banyak ialah 15 hari. Sampai 15 hari ni stop. Walaupun di celah-celah ni sekejap ada, sekejap tak ada. Sebab ada pandangan yang mengatakan campur yang ada haid saja campur. Faham tak? Ada pandangan dalam mazhab Syafi'i juga mencampurkan yang haid saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia campur yang tu saja. Yang bersih asing dikira hari bersih. Tapi itu pandangan yang tak kuat. Pandangan yang kuat ialah yang bersih di antara dua haid dikira sebagai haid sekiranya masih dalam kurungan 15 hari. Faham tak? Ada, saya tahu ada yang kata yang ni, yang haid ni campur yang sama-sama haid. Ada, tapi itu pandangan yang lemah. Pandangan yang kuat ialah yang bersih di antara dua haid dikira sebagai haid. Itu adalah pandangan yang kuat. Kita puasa, tiba-tiba Mila dia tengok ada balik darah kan. Kalau solat tetap kena solat lah. Jangan 5, 6, 7 tu kita duduk tak solat aja. Solat memang solat, tapi perlu ganti tak solat? Solat tak perlu ganti. Yang puasa Ramadan, walaupun kita dah puasa 5, 6, 7, 8 ni kita dah puasa dah Ramadan, tapi bila hari ganti nanti dia termasuk dalam kiraan ganti balik semula. Ya? Boleh? Kalau dah darah haid tu habis hari ke-5, maka kita mandi bersih apa semua, maka kita puasa lah hari ni. Puasa. Jelas tak? Baik. Jadi haid ni jangan nak tunggu sampai 15 hari. Itu tentang haid. Baik. Ustazah sebut yang kedua ialah darah nifas. Yang kita kena faham tentang nifas pula.
Kena sebut betul nifas, jangan sebut lipat-lipat pula. Maka yang kedua ialah darah nifas. Darah nifas ini ialah darah yang keluar daripada wanita selepas anak keluar daripada perut dia. Ini panjang sikit ayat dia. Ayat yang pendek ialah darah yang keluar selepas melahirkan anak. Sebab pening petang-petang ni malah tidur. Baik, darah nifas ialah darah yang keluar selepas anak keluar. Anak keluar dulu, kemudian barulah keluar darah. Itu baru dikira hari pertama nifas. Kita kena faham betul-betul. Kadang-kadang ada perempuan dia salah faham. Katakanlah anak tak keluar lagi. Ni anak tak keluar lagi, tapi dia jadi macam keluar darah-darah. Tak kira lah darah ke lendir ke apa ke, maka yang tu belum dikira sebagai darah nifas. Kena solat. Ustazah nak cerita nanti cara solat ni. Ya? Ya. Kalau pecah air tuban sekalipun, tak kira lah basah ke batik ke melengkat ke selimut pun, tetap wajib solat. Tetap wajib solat. Sebab apa ramai orang wanita dia kira pecah tuban dah tak solat dah. Pecah tuban lagi anak tu duduk dalam perut, lagi itulah kena solat. Belum dikira hari pertama nifas lagi. Katakanlah anak masih tak keluar lagi, tapi darah dah mula keluar dah. Orang panggil tumpah darah, keluar darah. Adakah itu nifas? Tidak. Tak dikira lagi nifas. Kalau dalam istilah solat, wajib tak solat? Wajib solat. Katakanlah kita perempuan ni, katakanlah kita sedang puasa. Bila kita sedang puasa, azan pukul 7.30. Pukul 7 tiba-tiba pecah tuban. Pecah tuban. Batal tak puasa kita? Tak batal. Sebab dia belum dikira sebagai nifas lagi. Tapi kalau pukul 7 keluar anak, keluar darah, automatik dikira batal. Sebab darah itu dikira sebagai darah nifas. Maknanya ialah nifas ini darah yang keluar selepas anak keluar. Tapi kalau apa-apa yang keluar sebelum anak keluar, belum dikira sebagai darah nifas. Maknanya ibu tadi wajib solat. Kalau lah kata dia sedang puasa, contoh. Tapi kalau pukul 8 pagi, kena buka puasa lah, sebab panjang lagi perjalanan. Ini kalau dah pukul 7.20, azan 7.30, tak sakit, tak apa pun nak gagah tunggu 10 minit je contohnya lah. Batal tak puasa dia? Jawapan dia tak batal puasa. Maknanya ialah kalau tumpah darah, pecah tuban, tak kira lah keluar lendir-lendir dan sebagainya, lendir campur darah ke apa ke sebagainya, tapi anak masih duduk dalam perut lagi, maka hukumnya tak batal puasa. Dan si ibu tadi wajib solat. Mesti kita tertanya, macam mana nak solat ni? Pecah tuban, basah dan sebagainya. Kejap lagi Ustazah cerita ya. Ingat kalau Ustazah takut kejap lah tak cerita pasal dah. Baik. Jelas ya? Kita kena faham nifas tadi. Nifas paling sikit ialah sekelip mata. Sekelip mata, jangan celek. Sekelip mata ni maksudnya macam mana? Dia keluar anak, keluar dia darah ketul, lepas tu bersih terus. Contohnya lah, katakanlah dia keluar anak pukul 6 pagi. Keluar darah pukul 6 pagi tu, tengok Zuhur memang bersih. Kalau ada kes perempuan macam ni, ini fiqh dia cerita berlaku. Kalau ada kes perempuan, Zuhur tu bersih, tak ada apa langsung, Zuhur tu wajib solat. Mandi wajib dululah. Mandi wajib dan Zuhur tu wajib solat. Sampai ketera macam tu. Kalau kata kamu salin subuh tadi, Zuhur solat dah habis, dah tak ada darah nifas. Sebab nifas dia sekelip mata je. Zuhur tu kena solat dan mandi wajib. Lepas mandi wajib, solat. Kalau ada kes macam tu, fiqh ni dia cerita belaka-belaka. Kemudian nifas tadi sekelip mata paling sikit, kalau ada lah yang macam tu. Okey, yang kedua, pertengahan nifas ialah 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam nifas. Dan paling banyak nifas ialah 60 hari 60 malam. Yang Ustazah nak cerita di sini ialah kadang-kadang kita orang perempuan ni, kita terkeliru dengan pantang orang Melayu. Kadang-kadang darah nifas seseorang perempuan tu
2 minggu, 14 hari, dah habis dah darah nifas. Dah habis dah, bersih dah. Tapi dia fikir tak habis pantang lagi. Tak habis pantang lagi. Tapi 2 minggu tu dah bersih dah. Dia darah dia keluar dalam tempoh 2 minggu, 14 hari tu. Hari ke-15 tu bersih dah. Contohnya dah, bersih sangat dah. Bermakna hari ke-15 tu dia wajib mandi wajib dan wajib solat. Kadang rata pasar raya dah pergi ke Melaka dah. Alamanda pergi jalan sana berjalan. Kamu kan dalam pantang, mau semayang tak semayang lagi. Tapi sebab apa? Sebab pantang. Padahal rata dah. Darah dah tak keluar dah. Tak payah tunggu sampai 40 hari, tak payah tunggu sampai 60 hari. Kalau darah tak ada macam haid tadi lah, kita pun tak tunggu sampai 15 hari. Maka samalah kaedah macam nifas. Kita tak payah nak tunggu sampai 40 hari genap, 60 hari genap. Kalau darah tu dah bersih, bermakna apa dia? Bermakna wajib mandi, wajib dan wajib solat. Baik. Macam mana nak diukur darah nifas lah? Darah nifas. Katakanlah seseorang itu lahir anak. Dia keluar anak, tak ada darah langsung. Ni tak ada darah langsung. Keluar anak, tubuh-tubuh darah nifas tak ada. Ni fiqah, itulah nama fiqah. Fiqah ni dia bincang sampai kebarangkalian. Dia lahir anak dan darah tu tak ada langsung, bersih. Bermakna ibu ini hanyalah wiladah saja. Wiladah tu apa dia? Melahirkan saja. Itu sebabnya wiladah ni. Nanti saya cerita tentang banyak nanti banyak janji-janji. Baik. Kalau dia lahir anak tak ada darah, kemudian darah tadi tak ada sampailah 15 hari tak ada darah langsung. 15 hari salin tak ada darah langsung. Hari ke-16, hari ke-17 baru start keluar darah. Mumpah faham ni? Darah tak ada langsung lahir anak, darah tak keluar langsung. Jadi orang perempuan ni bila dia lahir anak saja, anak keluar, darah tak ada, bermakna dia kena mandi wajib. Itu namanya mandi wajib. Sebab apa mandi wajib? Anak tadi dikira sebagai mani, maka dia mandi wajib, keluarnya air mani tadi. Anak tadi jadian daripada air pencantuman air mani. Maka dia mandi wajib. Kemudian darah tak ada langsung sampailah hari yang ke-15. Hari ke-17, hari ke-18 baru start keluar darah. Lupa faham kaedah ni. Lepas hari ke-15 baru darah keluar. Darah yang keluar itu dikira sebagai darah haid. Dia tak dikira nifas. Nampak tak? Dia kena itu fiqh, memahami sesuatu dengan kefahaman yang mendalam. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau mana-mana wanita dia melahirkan anak dan dia lahirkan anak tadi tidak ada darah, keluar anak saja seketul. Kemudian darah tak keluar. Dia wajib mandi wajib tak? Wajib mandi wajib. Perempuan tadi, wanita tadi wajib mandi wajib. Sebab apa dia wajib mandi wajib? Sebab keluar anak tadi. Maka kemudian dia tunggu dah. Lepas dia mandi wajib, dia semayanglah macam biasa. Walaupun tadi salin, dia semayang macam biasa. Hari ke-16 tu baru keluar darah. Faham ya? Hari ke-16 tu baru start hari pertama keluar darah. Darah yang keluar pada hari ke-16 tu dia dikira sebagai darah haid. Bermaknanya paling sikit sehari semalam, pertengahan 7 hari 3 malam, sebanyaknya ialah 15 hari 15 malam. Kalau dikira sebagai darah haid itu kuota itu. Jelas ya? Tapi kalau ibu tadi dia lahir anak tak ada darah juga, dia mandi wajib dan dia sembahyanglah. Tiba-tiba hari ke-5 baru keluar darah, contohnya lah. Ataupun hari ke-4 baru keluar darah. Maka hari ke-5, hari ke-4 baru start first day. Hari pertama dia nifas. Baru dikira nifas hari pertama dia. Jelas tak? Sekali lagi kita ulang. Kalau seorang ibu dia lahir anak, darah tak ada. Ni darah tak ada, ni kes ibu yang lahirkan anak tetapi tidak ada darah. Bila anak keluar, darah tak ada, ibu tadi wajib mandi wajib juga. Itu orang panggil macam mandi wiladah tu. Tapi tak ramai perempuan yang macam ni. Baik, ibu tadi lahir anak, darah tak ada, dia mandi wajib. Bermakna ibu tadi wajib solat. Katakanlah lepas 3 hari melahirkan anak, hari ketiga tu baru start keluar darah. Barangkali nifas dia macam mana cerita tu kan baru keluar hari ketiga tu. Hari ketiga tu baru start keluar darah. Hari ketiga itu dikira sebagai hari pertama nifas. Faham tak? Keliru tak petang-petang ni?
Yang sebelum tu tak ada darah. Ini perempuan yang tak ada darah. Baik, saya ulang sekali lagi. Semakin apa kata? Semakin rumit perbincangan kita. Baik. Kalau ini dalam bab nifas, perempuan kena faham dulu kaedah nifas. Paling sikit sekali mata, pertengahan 40 hari 40 malam, paling banyak ialah 60 hari 60 malam. Jelas tu Okey. Ustazah bawa beberapa kes. Ini beberapa kes. Kes yang pertama ialah kes ibu yang lahirkan anak tidak ada darah. Jelas Ibu yang lahirkan anak tidak ada darah. Keluar anak saja, darah tak keluar. Ini mungkin kita rasa pelik, tapi inilah fiqh. Baik, bila ibu tadi lahir anak, darah tak ada, ibu tadi wajib mandi wajib. Itu namanya mandi wiladah. Dan ibu tadi wajib solat. Tiba-tiba lepas 3 hari baru darah nifas dia, darah dia keluar. Bermakna 3 hari dah bersalin dah, 3 hari dah. Kemudian hari ketiga bersalin tu barulah darah nifas keluar. Macam mana kita nak pengiraan nifas kita? Hari ketiga itu dikira sebagai hari pertama nifas. Baru start 1. Hari pertama yang kita bersalin tu darah tak ada, tak kira apa lah. Hari kedua pun darah tak ada, tak kira apa. Hari ketiga tu baru start darah keluar. Lambat tersangkut kat mana tu Wallahualam. Maka hari ketiga tu baru keluar darah. Hari ketiga yang baru keluar darah itu dikira sebagai hari pertama nifas. Nampak tak? Nampak tak? Jelas tak? Nampak tak tadi? Kalau tak nampak tak apa, bagi tahu saya. Baik. Kalau ibu tadi dia lahir, ni kes yang kedua. Tadi kes yang pertama. Kes yang kedua, kalau ibu tadi lahir, keluar anak, pun tak ada darah langsung, tapi sampai 15 hari, ini garis panduan dia, kata kunci dia 15 hari. Kata kunci dia 15 hari. Itu kata kunci dia. Kalau ibu tadi dia lahir keluar anak, darah tak ada, dan darah tak ada tu sampailah hari ke-15 dia bersalin, pun tak ada darah juga. Hari ke-16, hari ke-17, kata hari ke-17 baru keluar darah. Faham Hari ke-17 tu baru keluar darah. Bermakna darah dia keluar selepas 15 hari bersalin. Bermakna darah itu bukan darah nifas. Darah itu dikira sebagai darah haid. Kalau darah yang keluar sebelum 15 hari, sebelum hari yang ke-15 bersalin, barulah dikira sebagai darah nifas. Kata kuncinya pada perkataan 15, pada nombor 15 ya. Ustazah, kadang macam kan sebelum macam contoh hari ke-10 kan baru keluar darah nifas tu. Maksudnya kita dah kena mandi wiladah lah sebelum tu kan. Kalau hari ke-10 baru keluar darah, masa kita bersalin hari tu tak ada darah apa-apa, bersih. Lahirnya anak, maka kena mandi wajib. Mandi wajib tu namanya mandi wiladah. Itu sebab dalam mandi wajib dia ada beberapa. Satu, mandi wajib sebab berjunub. Satu, mandi wajib sebab haid. Satu, mandi wajib ialah mani. Ini syarat mandi wajib ni. Sebab-sebab yang menyebabkan mandi wajib. Satu, junub. Yang kedua, haid. Yang ketiga ialah nifas. Yang keempat ialah mani. Yang kelima ialah mati selain daripada mati syahid. Ada pun yang wiladah tu dia jarang-jarang berlaku pada wanita. Ada kes-kes tertentu saja. Bukannya yang kita faham lahir anak, darah ada banyak lagi, pergi mandi wiladah, bukan. Yang bukan yang tu. Kalau lahir anak, darah ada, jangan mandi wiladah lagi. Sebab darah nifas ada, tunggulah nifas habis, mandilah sekali semua. Yang dikatakan mandi wiladah ni perempuan, tuan kena faham. Yang dikatakan mandi wiladah ni tak semua perempuan. Yang dikatakan mandi wiladah ini ialah bagi mana-mana perempuan yang lahir anak yang tak ada darah nifas, barulah dia mandi wiladah. Tapi kalau dah lahir anak, darah nifas berturut-turut sekali, mandi wiladahnya bila? Bila habis nifas nantilah. Faham tak? Itu sebab mandi wiladah ini jarang-jarang berlaku pada kes-kes tertentu, bukan semua wanita. Ada setengah wanita yang lahir anak tak ada darah. Hari ke-10 tu barulah start darah nifas dia keluar. Hari ke-10 tu baru start darah keluar. Darah yang keluar hari ke-10 dia bersalin tu, itu baru dikira hari pertama nifas. Sebab apa? Sebab apa dikira hari pertama nifas? Sebab darah tadi keluar sebelum 15 hari.
Kata kunci pada 15. Kalau darah tu keluar lepas daripada hari yang ke-15, haid. Darah tu keluar sebelum hari ke-15, nifas. Itu beza ni. Nampak tak kira-kira di sini? Jadi perempuan kena faham, mandi wiladah tak semua pada wanita. Wanita yang kes-kes tertentu, maksudnya ibu yang lahir anak tak ada darah, barulah dia mandi wiladah. Tapi kalau ibu tu lahir anak berikut sekali dengan darah-darah, tunggu masa habis wiladah nanti, habis nifas nanti lah baru mandi. Faham tak? Jelas tak sini? Jadi itu sebab wiladah tadi, bukannya semua wanita, kena faham betul? Wiladah bukan semua wanita. Wanita ataupun ibu yang kes tertentu saja yang ada ni. Jelas tak situ? Nampak tak kes ni? Nampak tak? Boleh? Boleh ikut sasar lagi, ya? Ya. Macam mana kita? Kalau darah dia lahir, bukan yang kata lepas, memang tempoh nifas tu ialah 60 hari. Tetapi sekarang dikira perempuan tadi kalau dia lahir anak, ya, dia lahir anak, darah tidak ada. Darah tak ada, bersih banyak. Hari ke-15 tu, hari ke-16 tu baru start keluar darah. Jadi hari perempuan tadi dikira dia hanya lahir anak tetapi dia tidak ada nifas. Lepas 15 hari baru keluar darah, darah itu dikira sebagai darah haid. Jadi perempuan tadi dia lahir anak tetapi dia hanya lahirkan anak tetapi dia tidak ada darah nifas. Tak semua perempuan ada darah nifas. Tapi sikit saya kira lah, segelintir saja perempuan yang kes macam ni. Tapi kalau perempuan tadi dia lahir anak 2-3 hari lepas salin keluar darah, itu dia nifas dan kiraannya ialah sampai 60 hari lah. Segelip mata 40 hari 40 malam dan 60 hari. Kata kuncinya pada 15 saja. Tapi kalau dia kata dia lahir anak keluar darah, itu tak ada, itu normal macam biasa. Bermakna dia ikut macam nifas lah. Segelip mata 40 hari 40 malam dan 60 hari 60 malam. Tapi ada, saya kira jaranglah jumpa perempuan yang 15 hari lepas tu baru ada darah, jarang jumpa. Kalau ada tu mungkin special case saja. Nampak tak? Boleh tak ikut? Boleh tak? Ustazah petik-petik ni. Kemudian yang ketiga, kita sebut yang ketiga ialah darah istihadah. Istihadah tadi nifas. Yang ketiga ialah istihadah. Apa yang dikatakan istihadah? Istihadah ialah darah yang keluar selepas 15 hari kalau haid. Haid dah 15 hari, paling maksimum ialah 15 hari. Darah yang keluar hari yang ke-16 tu tak kira lah darah ke, kuning ke, sebab apa? Sebab dalam kita haid ni, kita keluar darah haid, kemudian kalau lah lepas tu dia ada kuning-kuning, coklat-coklat ke apa, selagi dia tak ada, kalau putih bersih betul, bermakna dia masih lagi dikira sebagai haid. Katakanlah selepas 15 hari, ya, selepas 15 hari ada lagi darah sikit-sikit, pink-pink ke, kuning ke, coklat-coklat pekat ke, yang tu dikira sebagai istihadah. Maknanya perempuan tadi kena 15 hari dia mandi wajib. Kemudian lepas dia mandi wajib, maka walaupun ada darah tu, maka dia wajib solat dan dia wajib puasa. Itu istihadah. Begitu juga bagi perempuan yang melahirkan anak tadi, nifas paling banyak ialah 60 hari. Tapi kalau hari yang ke-61 pun ada darah lagi, bermakna hari yang ke-61 itu dikira sebagai istihadah. Genap 60 hari mandi wajib, dan hari yang ke-61 tu wajib dia kena solat. Kalau dia langgar puasa, mampu puasa, maka dia pun berpuasa. Baik, bila perempuan tadi istihadah, walaupun dalam keadaan ada darah-darah dan sebagainya, macam mana dia nak uruskan diri dia? Istihadah, macam mana nak uruskan diri? Solat wajib ni perempuan. Istihadah, solat wajib. Tak kira lah, ada setengah orang, saya ada kawan, dia kalau dia istihadah, darah dia penuh pek. Ada jenis macam tu, sampai kena duduk di ward, kaki-kaki hospital tu ada darah lagi. Ada setengah orang pucat putih mulut dia. Ada kes yang macam tu. Ada setengah istihadah, ada darah tapi boleh lah, setakat pek biasa tu boleh. Baik.
Katakanlah dia ni istihadah, dah mandi wajib apa semua, ada lagi darah, tak kira lah darah ke, kuning ke, coklat pekat ke, hitam-hitaman ke apa ke dan sebagainya. Maksudnya bukan yang putih betul lah. Maksudnya maka itu dinamakan sebagai istihadah. Baik, perempuan yang istihadah ni perempuan, caranya tadi dia mandi wajib kan, dah selesai mandi wajib, sekarang pengurusan untuk dia solat, pengurusan diri untuk dia solat. Jadi mana-mana perempuan yang istihadah, untuk dia tunaikan solat, dia kena tunggu masuk waktu dulu. Contoh, katakanlah nak sembahyang asar nanti, dia kena tunggu azan asar dulu. Okay. Sementara dia nak tunggu azan asar, dia pun servis lah dia dulu. Contoh dia cuci-cuci, dia tukar pad, contohnya lah, ni azan asar, katakanlah azan asar lah, kemudian dia pun tukarlah pad baru. Ya, ni kita senang perempuan ni, tukar pad baru, pakai pad baru dan sebagainya. Dia tak boleh yang darah yang ada masa zuhur tadi teruslah kampung, tak boleh. Tukar pad baru. Bila dia tukar pakai pad baru semua, dah azan asar tadi, dia pun ambil air semayang. Bila dia ambil air semayang, dia pun ambil air semayang macam biasa, dia pun solat. Tak apalah kalau nak solat qabliyah dulu pun tak apa. Semayang qabliyah, kemudian semayang asar. Tapi wuduk dia untuk asar, yang dia ambil air semayang untuk semayang asar tu hanya boleh dipakai untuk satu solat fardu saja. Jadi maknanya ialah kalau lah kata dia tak sentuh kulit lelaki, dia tak buang air besar, tak buang air kecil, tak kentut dan sebagainya, bila azan maghrib otomatik wuduk yang dia ambil tadi otomatik dikira batal. Maknanya bila maghrib nanti dia kena buat proses balik semula. Maksudnya dia kena tukar pad, dia kena basuh tukar pad, ambil air semayang dan semayang untuk maghrib. Maka bila semayang untuk maghrib tak apa, dia nak semayang qabliyah, semayang sunat banyak mana pun tak apa. Contoh dia nak semayang qabliyah maghrib, kemudian dia semayang maghrib fardu tadi ikut imam, contohnya lah dia semayang fardu maghrib ikut imam. Lepas tu dia nak semayang sunat ba'diyah, lepas sunat ba'diyah dia nak semayang hajat, taubat, awabi, dia nak semayang lagi. Kemudian lepas tu dia nak baca Quran. Lepas tu azan isyak. Bila azan isyak, dia kena buat proses baru balik semula. Tukar pad, pakai pad baru, basuh-basuh pakai pad baru, ambil wuduk untuk sembahyang isyak pula. Maksudnya wuduk orang yang istihadah ni hanya boleh pakai untuk satu solat fardu sahaja. Dia hanya boleh pakai untuk satu solat fardu saja. Tak perlu nak tunggu. Saya tak buang air besar pun, saya tak buang air kecil pun, saya tak kentut pun, saya tak sentuh kulit lelaki pun. Tapi wuduk dia hanya valid untuk satu solat fardu saja. Walaupun dia tak buat perkara-perkara yang batal wuduk, tapi wuduk dia otomatik akan terbatal bila masuk waktu solat yang baru. Itu bagi perempuan yang istihadah ya. Baik, macam mana kalau solat jamak? Tadi satu solat fardu saja. Bila satu solat fardu, bermakna kalau dia nak qada lepas sembahyang maghrib, dia nak baca Quran. Baca Quran lama mana tak apa. Banyak mana tak apa, sembahyang sunat banyak mana tak apa, sembahyang tarawih contohnya 20 rakaat, 30, 40 rakaat, sembahyang tak apa, banyak mana tak apa. Tapi kalau dia sembahyang fardu, sembahyang qada isyak pula, contoh dia kena ambil wuduk yang baru. Okey. Kalau sembahyang jamak pula macam mana? Jamak kan dengar bunyi macam dua, jamak takdim. Asar sembahyang dalam waktu zuhur. Jadi nampak macam dua sembahyang kan? Tapi tadi Ustazah kata satu sembahyang fardu saja. Jadi bila sebut sembahyang jamak, dia dikira sebagai satu package. Dikira sebagai satu package. Bermakna satu solat juga lah tu. Satu wuduk untuk sembahyang zuhur dengan asar kalau dia dalam niat sembahyang jamak. Ya. Baik, orang yang tak ada rahim, dia dah buang dah rahim, dah tahu dah darah tadi bukan keluar daripada rahim tadi. Bermakna walaupun ada darah keluar daripada kemaluan dia termasuk dalam kes istihadah tadi. Maksudnya bukan dia tak kira istihadah, tapi pengurusan diri dia tu macam istihadah. Sebab syarat yang membatalkan solat, apa dia? Perkara yang membatalkan solat, perkara yang membatalkan wuduk apa dia? Sentuh kulit lelaki perempuan yang bukan mahram. Yang kedua ialah keluar sesuatu daripada kubur dan kubur. Laluan depan dengan laluan belakang. Tak kira lah time duit tak ada, keluar duit RM50, batal wuduk kita. Batal wuduk. Keluar dulu telan mas betul, tiba-tiba time tak ada duit keluar cincin mas, maka batal. Keluarlah sesuatu. Bila sebut keluar sesuatu, tak semestinya sesuatu itu benda yang berbentuk najis saja. Tak kira keluar apa-apa pun. Jadi kalau perempuan tadi dia tak ada rahim dah, tentu-tentulah darah tadi bukan keluar daripada rahim.
tapi dia keluar melalui laluan depan juga. Contohnya lah, dia keluar melalui laluan depan juga. Maka apa sahaja yang keluar daripada laluan depan pada umumnya batal wudu. Tetapi dia tak boleh nak dielakkan dah. Kalau nak kira batal, ambil keluar lagi, batal lagi, jenuh berbuah rambut dia. Dan jadi buah banyak lah, tapi wudu tak selesai. Orang nak azan asar lah, wudu nak zuhur tak habis-habis lagi. Ambil keluar. Maka cara ambil wudu dia macam cara ambil orang istihadah. Maksudnya wudu dia hanya boleh dipakai untuk satu solat fardu saja. Ya? Ustaz, kalau macam istihadah kan, kalau kita nak bersama dengan suami semua tu. Baik, persoalan kalau istihadah, orang yang istihadah dia nak bersama dengan suami. Kalau haid tak boleh bersama dengan suami ya. Walaupun Ustazah pakai pandangan mazhab Syafi'i yang kuat, iaitu walaupun dia kata Ustazah haid dah habis dah kering dah, bersama dengan suami itu minuman. Ustazah sekali mandi je. Dah kering dah, memang nak pergi mandi dah pun. Tapi bersama dululah sekali mandi je. Maka pun tak boleh. Dia kena mandi dulu yang habis darah haid, barulah yang bersama mandi pula round dulu. Itu kalau haid tadi. Tapi kalau istihadah, haid memang tak boleh bersama dengan suami. Tapi kalau istihadah dia tak, istihadah boleh. Istihadah boleh bersama dengan suami. Haid tak boleh. Haid hukumnya haram. Walaupun dah habis darah dah kering dah, dia nak tu inuan je, nak ringkas saja. Maka dia kena mandi dulu yang haid tu, settlekan dulu, barulah dia bersama suami, barulah settle yang dulu. Ya, ada tu kan darah penyakit yang Ustazah. Ya. So dia tak ada efek kat rahim kita atau Tak. Istihadah tak. Yang haid tu saja. Yang haid tu saja darah kotor. Istihadah tadi darah-darah penyakit yang lain, dia tak ada efek apa. Jadi, ya. Adakah dia dikira berdosa? Dia 4 hari bersih, 5, 6, 7 tu 4 hari haid, 5, 6, 7 bersih, dia pun dah mandi, sembahyang semua dah. Celah-celah tu bersama dengan suami. Tiba-tiba 9, 10 dah keluar balik. Dosa kan dia? Sebab dia pun tak tahu. Lainlah kalau dia tahu kata bakal keluar balik, dia tak tahu. Dalam tempoh tu dia tak tahu. Sama lah macam kita tak tahu kita solat. Kita siap di Quran, maka pun tak tahu. penyakit? Tak darah besar. Baik. Jadi kalau yang darah keluar tadi, yang soalan tadi yang rahim keluar tu, tapi darah keluar juga, proses dia kena buat proses macam proses istihadah. Proses dia kena buat proses macam istihadah. Maka sama lah juga bagi orang perempuan yang keputihan banyak. Keputihan, basahan benda biasa bagi orang perempuan. Basahan benda biasa. Dia taklah kering memanjang, basahan tu benda biasa. Tetapi yang Ustazah nak cerita, ada setengah orang perempuan ni keputihan dia banyak. Keputihan dia sampai kalau kata kena di underwear dia memang nampak keputihan. Keputihan tu. Maka orang perempuan yang jenis keputihan banyak, proses wuduk dia sama macam proses istihadah tadi. Maksudnya dia tunggu masuk waktu, proses dia tu lah. Tunggu masuk waktu, kalau boleh pakai, mungkin tak pakai pad, pakai panty liner contohnya. Kemudian ambil air sembahyang zuhur. Bila azan asar, kena buat proses baru balik semula. Itu kalau orang perempuan yang keputihan dia banyak. Jadi kita bincang tadi tentang istihadah, haid, nifas dan juga 3 jenis darah perempuan, haid, nifas dan juga istihadah. Haid dengan nifas memang darah yang berdarah ketika solat. Ada pun yang istihadah tadi, maka istihadah tadi disuruh dan diwajibkan kepada kita solat. Perlu saya sebut juga beberapa perkara tentang orang yang haid tadi. Perlu kita faham, orang yang haid iaitu mereka tak boleh baca ayat Quran kecuali ayat-ayat yang dikira sebagai zikir dan doa. Contoh apa dia? Doa naik kenderaan, subhanallazi sakhkhara lana, itu ialah ayat Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, ayat Quran, tapi memang dah diwakilkan sebagai doa. Ustazah, kalau saya nak baca surah Al-Fatihah campur qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul ya Allah, itu dah dikira sebagai ayat-ayat Quran dah. Maka nak baca boleh, tapi dalam hati. Dalam hati. Ya kan, macam Rasulullah sunahkan kita sebelum tidur kan kita baca 3 kul. Tapi kalau macam kita pilih kan, kita baca, kita ada pilihan. Bila kita haid, kita boleh baca dalam hati. Baca dalam hati. kita satu je. Baca dalam hati.
pula seluruh badan kita. Baca dalam hati. Hari tak haid, baca di luar. Jangan pula hari yang haid, hari yang tak haid tak pernah baca. Tapi hari haid pula nak baca ayat kursi, Allah, ayat 1000 dinar. Segala ayat nak baca je. Maka baca dalam hati. Kalau nak baca, baca dalam hati. Tak boleh dilafazkan. Tapi kalau macam kita belajar Ustazah, belajar mengaji boleh. Baik, dalam kaedah belajar. Kalau lah kata Ustazah lebih ambil pendekatan yang ada setengah Ustazah ambil pendekatan yang agak longgar, ada setengah Ustazah lebih ambil pendekatan yang agak berhati-hati. Dalam bab kita belajar, pertama kita kena tengok dulu dalam konteks belajar. Ada tak peluang untuk bulan depan ke giliran kita pula? Kalau kata tak ada masalah, kalau hari ni saya tak dapat baca, tapi minggu depan Ustazah datang ataupun bulan depan giliran saya pula, contohnya lah. Maka tak ada masalah pun benda yang itu. Maksudnya perkara yang boleh di-adjust. Maka bagi perkara yang boleh di-adjust, maka jangan baca Quran. Kalau perkara yang boleh di-adjust, kecuali bagi orang yang memang dia bergelumang dengan Al-Quran. Contoh murid tahfiz, belajar tahfiz. Haid 15 hari menyebabkan dia akan jadi kendur balik ingatannya. Sebab 15 hari tak baca Quran. Ya? Ya? Boleh tak kita belajar lagi mungkin? Contoh dalam yang tahfiz tadi. Kalau katalah kita belajar tahfiz tadi yang memang bergelumang dengan Quran, lama dia tinggal sebab haid, dia nak kena ingatkan balik sebab benda tu perlu diingat selalu. Maka orang yang tahfiz tadi, maka dibenarkan. Pertama, cari dulu pilihan, cuba baca dalam hati. Kalau seseorang tak boleh juga baca dalam hati, maka itu untuk orang yang tahfiz. Jangan kita pula waktu haid tu lah nak jadi tahfiz ni. Waktu tak haid tak tahfiz pun. Waktu yang haid pula saya nak tahfiz ni. Yang kedua, orang yang mengajar orang mengaji. Contoh kita mengajar budak-budak mengaji datang rumah kita mesti nak tegur dia. Tegur sekalimah, satu kalimah. Mimba'di. Macam tu. Jangan kita Zalikal kitabu la raib, habis satu ayat dia. Maka tegur sekalimah. La raiba, contohnya sekalimah. Bukan sampai kita bantai satu ayat tu. Satu kalimah. Untuk kita buat mengajar lagi. Takkan pula bila kita haid hak ngaji pun tak ngaji. Gembira bila macam ni nak haid lagi ya. Minggu depan haid lagi tak ngaji. Maka itu kita tegur sekalimah. Jelas ya sekalimah maksud kita tak tegur sampai satu ayat lengkap. Kita ambil petikan. Ya. Keluar pula. Yang istihadah tadi. Kita dah pakai pad baru dah. Dalam proses kita ambil untuk keluar juga yang dimaafkan. Sama lah macam orang perempuan tadi lupa. Bila sebut istihadah saya teringat balik. Iaitu orang perempuan yang keluar angin kat bahagian depan. Bukan tu tak. Tu memang tak batal. Dia keluar angin bahagian kemaluan depan. Kalau keluar di bahagian kemaluan belakang, automatik batal ya. Jangan kata ambil fatwa sekiaskan dengan yang belakang sekali. Yang belakang automatik batal. Bunyi tak bunyi, rasakan bau dia. Bau, kalau tak bau pun dia bunyi. Kalau tak bunyi dia bau, maka kalau kita sedar dia keluar memang automatik batal itu. Ini bahagian depan. Kalau orang perempuan yang keluar angin kat bahagian depan, kadang-kadang tak boleh nak break pun keluar angin tadi ni. Tak boleh pun. Dan kadang-kadang kita tak jangka pun bila keluar angin tadi ni. Maka orang perempuan yang keluar angin bahagian depan, yang memang kita tak boleh nak kata apa, nak adjust dah. Maka kita ambil wuduk macam mana kita guna wuduk seperti tayamum. Tapi bukan tayamum. Kita niat wuduk sahaja aku berwuduk untuk membolehkan aku solat kerana Allah Ta'ala. Cara wuduk tadi macam wuduk istihadah. Maksudnya dia kena tunggu masuk waktu. Dia ambil wuduk macam biasa. Tapi masa basuh muka tu, masa dia basuh muka, dia niat sahaja aku berwuduk untuk membolehkan aku solat kerana Allah Ta'ala. Macam tayamum. Kalau tayamum sahaja aku bertayamum untuk membolehkan aku solat kerana Allah Ta'ala. Dan buang perkataan tayamum, dia letak perkataan wuduk. Sahaja aku berwuduk untuk membolehkan aku solat kerana Allah Ta'ala. Ini orang perempuan yang keluar angin di bahagian depan. Kemudian bila dia semayang, katalah dia rasa keluar angin itu, maka wuduk tadi hanya boleh pakai untuk satu solat fardu sahaja. Sama lah macam kalau penyakit kencing tak lawas.
kita dah pergi dah tandas tadi dah istibrok dah. Istibrok tu maksudnya berdehem. Sebab berdehem ni perkara yang walaupun kita kata disunatkan kita berdehem, tapi kalau tak kerana berdehem, berdehem tu je tu. Bukan pertandingan merdu suara tak. Masuk dalam bilik air orang ni aham, dia tu tu tak. Maksudnya berdehem maksudnya bagi air kencing kita tu bagi keluar habis. Itu sebab Rasulullah pesan pada kita apa dia? Tanazzahu minal baul. Hati-hati kamu dengan kencing. Fa inna aktsarul azabil qabri minhu. Sesungguhnya kebanyakan azab kubur berpunca disebabkan kencing tadi. Maksudnya apa? Kencing dia buat, kalau kita kata buat cincai-cincai je. Dia kencing tapi dia tak berdehem, dah kira habis dah. Walhal ada lagi tu saki baki yang nak keluar tu, tapi dia buat biar je. Rasulullah kata tanazzahu minal baul. Hati-hati disebabkan oleh kencing. Tapi jangan sampai tak kencing langsung pula lepas ni. Ya? Surau sekejap. Baik. Tanazzahu minal baul. Hati-hati dengan kencing. Fa inna aktsarul azabil qabri minhu. Sesungguhnya kebanyakan azab kubur berpunca disebabkan oleh kencing tadi. Maka oleh itu kalau kita buang kencing, maka kita kena istibrok. Maksudnya kita keluarkan habis. Kemudian bila kita katalah kita dah ambil wudu. Ambil wudu tadi dengan niat sahaja aku berwudu untuk membolehkan aku solat kerana Allah Taala. Bagi orang perempuan ataupun lelaki pun sama. Kalau penyakit kencing tak lawas, ataupun satu lagi penyakit buasir. Buasir yang memang nak keluar najis dah. Memang dah tak boleh nak dibendung dah. Maka orang yang macam ni najis memang dia terikat kat dia juga. Tak boleh nak elakkan. Maka dia ambil wuduk dengan masa dia basuh muka. Wuduk tadi mesti setelah masuk waktu solat, syarat pertama. Yang kedua, dia kena bersihkan dulu. Kalau dia pakai panty liner, dia tukar panty liner yang baru. Kalau puasa dia pakai pampers ke apa ke, tukar dulu. Walaupun masa dia tukar, dia pakai yang baru, ada lagi keluar, maka abaikan. Kemudian dia pun ambil wuduk dengan niat apa? Sahaja aku berwuduk untuk membolehkan aku solat kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku berwuduk, ada dua perkataan, untuk membolehkan aku solat kerana Allah Ta'ala. Hafal tu. Jangan lepas ni tak hafal perkataan tu, telefon pula, Mina sahaja apa? Sahaja, entahlah sahaja apa lah. Maka sahaja aku berwuduk untuk membolehkan aku solat kerana Allah Ta'ala. Bila dah dia ambil wuduk, mungkin barangkali dalam proses masa dia ambil wuduk tu ada keluar juga, abaikan. Kemudian dia pun sembahyang. Sembahyang fardu hanya boleh guna untuk satu solat fardu saja. Bila masuk azan asar, automatik dia kena buat proses baru dan semula. Maksudnya kes ni, orang yang istihadah, orang yang keluar darah daripada kemaluan tapi bukan daripada rahim tadi, orang yang kencing tak lawas, orang yang angin kat bahagian depan, orang yang keputihan yang banyak, orang yang buasir, maka proses dia sama. Jelas ya? Baik. Soalan yang kedua tadi ialah berkaitan dengan orang yang haid. Boleh tak orang yang haid masuk surau? Surau boleh, tapi tak boleh masuk ke masjid. Yang tak boleh masuk ke masjid, apa yang dikatakan sebagai masjid? Senang kita lihat dalam masjid. Masjid itu biasanya, dalam saya sebut masjid dalam situasi kita di Malaysia. Biasanya masjid kalau kita di Malaysia ni, dia ada ruangan yang kapek tu. Yang luar tu dia ada mamar-mamar tu. Yang ada pintu-pintu yang dalam ni. Maka itu dikira sebagai ruangan masjid. Jadi orang yang haid tak boleh masuk di dalam ruangan masjid. Itu sebab Rasulullah sebut la uhillal masjid li haid wala junub. Aku tidak halalkan masjid itu untuk orang yang haid dan juga untuk orang yang berjunub. Jadi orang yang haid, orang yang nifas dan orang junub seumpama dengannya, maka tak boleh masuk dalam masjid. Masjid tadi apa dia? Masjid yang kita kata yang ada pintu-pintu yang dalam pintu tu. Dalam pintu tu. Contoh kalau masjid apa tu yang tengah-tengah tu masjid apa ni kan sedang Mizan. Masjid Putra tu yang ada kapek kat dalam tu. Yang ada kapek kat dalam tu. Bila malam dia orang tutup pintu-pintu keliling dia tu, yang ada kapek kat dalam. Yang tu tak boleh masuk. Ada pun yang kaki lima yang mozek-mozek tu, yang tu boleh. Itu sebabnya perempuan ala-ala disebut dalam bab akad nikah. Dalam bab akad nikah, kadang-kadang nak akad nikah dalam ruangan masjid. Perlu berhati-hati sebab yang boleh masuk iaitu biri, iaitu orang lalu saja, bukan yang duduk di situ.
Walaupun dalam istilah alam pek ada, tak apa semua, itu bukan persoalan pek, persoalannya ialah syariat. Persoalannya ialah syariat. Maka katalah dalam kes akad nikah dan sebagainya, pengantin ke, kadang-kadang ahli keluarga pengantin ke, apa semua-semua tu duduk dalam masuk ramai-ramai, maka semua itu tak boleh masuk dalam masjid. Rasulullah sebut, aku tidak halalkan masjid untuk orang yang haid dan juga untuk orang yang berjunub. Rasulullah sebut. Baik. Jadi surau tak apa, tapi masjid maka tak dibenarkan. Baik. Seterusnya lagi dalam bab tadi juga, iaitu keputihan. Begitu juga orang perempuan tadi, yang seterusnya tentang orang perempuan juga, iaitu dia adalah kadang-kadang bercampur juga lelaki perempuan pun, iaitu antara air, bukan air sirat tak, air mani, air mazi dan juga air wadi. Ada 3, air mani, air mazi dan juga air wadi. Apa dia air mani? Air mani ialah keluar ketika mana syahwat, keluar air mani tadi. Barangkali ada pada wanita dan barangkali memang ada pada lelaki ketika kemuncak syahwat. Kemudian yang kedua ialah air mazi. Air mani, balik pada air mani tadi. Air mani, kalau keluar air mani, maka automatik kena mandi wajib. Yang kedua ialah air mazi. Bila keluar air mazi, maka air mazi tadi dikira sebagai najis. Pakaian seluar yang kena air mazi tak boleh dibawa dalam solat. Tapi air mazi tu dia keluar waktu bila? Waktu muqaddimah syahwat. Contoh tengok di CD rujak, baca buku rujak, tengok TV rujak dan cerita-cerita rujak, maka dia rasa lain macam, dia basah lain macam. Itu namanya air mazi, muqaddimah syahwat. Perlu mandi wajib tak air mazi? Air mazi tak perlu mandi wajib, tetapi kalau kena air mazi, maka pakaian yang kena tadi dikira najis, kena basuh dulu. Yang ketiga ialah air wadi. Air wadi ni ialah juga air najis juga, iaitu air yang keluar ketika mana macam kita orang perempuan tu dikira macam keputihan. Dia dikira sebagai najis. Dia keluar ketika mana banyak bergerak, banyak kesana ke sini dan sebagainya, maka dia juga dikira sebagai najis. Itu sebabnya kalau dulu tak ada kemudahan macam zaman sekarang. Sekarang dia ada ventilator. Kita yang perempuan ni kalau kata terasalah pergi rombongan dan sebagainya, banyak kesana ke sini naik turun dan sebagainya, maka kalau kita receh lah nak buka underwear kita, sekarang buka underwear balik rumah lah, kat mana aku letak, tak ada masalah. Malam-malam nak kena cari pula di surau tu kat mana lah. Maka kalau kes macam tu, maka kita pakailah ventilator zaman-zaman sekarang ni. Supaya apa? Bila nak solat, kita tukar yang tu je. Baik. Balik dalam cerita tadi juga, dalam bab haid tadi, lupa. Saya campur ni. Terus dalam bab haid ni, haid ataupun junub. Haid ataupun junub dalam konteks puasa. Dalam konteks puasa, apa yang saya nak sebut? Katakanlah seseorang wanita itu dia bersama dengan suami malam tadi. Kemudian ini esok puasa Ramadan ni, nak puasa Ramadan. Kemudian bangun pagi tu pertembungan antara sahur dengan mandi wajib. Ya? Nak sahur dulu ke nak mandi wajib dulu? Kalau sahur dulu confirm tak sempat mandi wajib. Contohnya lah. Kalau mandi wajib dulu confirm tak sempat sahur. Contohnya lah. Dah padam bangun pukul 5, subuh pukul 5.30. Nak sahur dulu ke mandi wajib dulu? Kalau dia bersama dengan suami, ni puasa Ramadan ni, adakah esok tu kenapa tak puasa Ramadan, tak sempat mandi wajib? Takkan itu alasannya? Maka boleh. Dia nak sahur dulu, makan sahur, tak mandi wajib lagi ni. Kemudian azan subuh barulah dia mandi wajib selepas azan subuh. Lepas tu barulah kena sembahyang subuh lah. Maksudnya mandi wajib setelah azan subuh. Sah tak puasa Ramadan dia? Jawapannya sah. Baik. Lihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikul fajar. Rasulullah dah masuk waktu subuh dah. Buah junub. Rasulullah sedang berjunub. Dan masa subuh Rasulullah sedang berjunub.
Summa yaghtasilu wa yasumu. Kemudian Rasulullah mandi dan Rasulullah teruskan puasa. Maka persoalan tadi, kalau malam tadi bersama suami, nak mandi wajib dulu ke nak sahur, tak payah gaduh bilik air pula esok cakap. Maka boleh makan sahur dulu, tiba-tiba azan subuh, tak sempat mandi wajib ni, maka mandi wajib selepas azan subuh pun tak apa. Tapi jangan mandi wajib pukul 10, yang sahur tadi tak sembahyang. Maka lepas azan subuh mandi wajib, tak apa. Sah puasa kita Ramadan hari tu. Samalah macam konteks haid. Samalah macam haid tadi. Katakanlah haid. Kalau haid tadi masa tengok cek-cek contohnya lah, dah habis dah darah, nak mandi wajib dulu ke nak sahur dulu? Persoalannya ni, mandi wajib dulu ke sahur dulu? Mandi wajib dulu ke sahur dulu? Kalau mandi wajib tak sempat sahur, kalau sahur tak sempat mandi wajib. Kita sahur azan subuh, tapi darah haid dah berhenti dah, maka boleh mandi wajib selepas azan subuh. Lepas tu sembahyanglah subuh, teruskan puasa kita. Boleh. Tapi jangan lupa orang perempuan jangan lupa. Orang perempuan kalau kes macam tu, bermakna haid dia tadi berhenti, waktu tu masih ada lagi waktu isyak. Perasan tak? Waktu tu masih ada lagi waktu isyak, maka dia turut kena qada isyak. Masa solat dalam haid tak kena qada, tapi yang masa haid dia berhenti, waktu tadi masih ada waktu isyak, maka qada isyak. Jelas? Samalah macam orang perempuan, contoh Zuhur masuk pukul 1:30, okey lagi, tak haid lagi. Kejaplah tengok drama ni, semuluk pula drama ni. Tiba-tiba pukul 3 nak pergi sembahyang, tengok-tengok lah haid. Masa azan Zuhur tadi tak haid lagi, okey lagi. Bila tengok drama pukul 3 nak pergi sembahyang, pukul 3 semua nak pergi sembahyang. Ini Ustazah tak galakkan lah, tapi Ustazah cerita sikit. Maka 3:30 nak pergi sembahyang, tengok-tengok keluar darah haid. Zuhur tu, yang tu kena qada. Sebab apa? Sebab masa masuk waktu tadi kita tak haid lagi. Jangan kita tak lega, aku haid pula. Sambung pun tengok. Kena ingat, bila dah lepas mandi wajib nanti kena qada yang tu. Nampak tak? Samalah macam, katakanlah kita dah berhenti darah haid, kat pejabat. Zuhur kita kat pejabat, Zuhur kita kat pejabat, asal kat pejabat, takkan nak bawa kain tuala, sabun, berbagai kat pejabat tu. Maka asal tengok-tengok darah Zuhur, tengok-tengok darah dah tak ada dah. Darah tak ada dah. Kita cadang balik asal, nanti kita balik wajib lah. Bila mandi wajib yang asal, kita sembahyang fardu asal. Tapi jangan lupa Zuhur tu qada. Sebab masa darah kita berhenti, waktu Zuhur masih ada, maka Zuhur tu qada. Maka itu sebabnya sekarang kita perempuan qada je solat. Tak payah kita qada solat ini untuk tahun 2009. Yang ni untuk tahun ni, tak payah kerja kita qada. Ustazah nanti kalau selebih, Ustazah alah jangan kira lah, terlebih kurang, qada aja solat kita. Qada aja solat kita. Maka itu sebab solat qada tak kira masa bila. Waktu maghrib nak qada subuh, qada lah. Tapi kadang-kadang Ustazah mandi, Ustazah kat surau, tiba-tiba je lepas sembahyang maghrib, Allah mahdi. Orang kata tentu tak sesuai subuh pagi nanti. Pokoknya kita memang trend qada. Maka ulang lah. Faham ya? Itu dalam bab qada subuh, qada solat dengan hukum untuk kita puasa Ramadan. Kalau kita dah berhenti darah haid. Jelas ke tidak? Ya? Baik, Zuhur tadi berhenti. Asar bila kita nak solat, tengok-tengok ada lagi. Maka ada lagi bermakna masih lagi dalam haid lagi lah. Ini maksud saya, asar tadi dah bersih langsung, bermakna Zuhur tadi pun dah bersih dah, asar tadi bersih dah. Maka kita pun balik mandi sembahyang asar, dan otomatik dalam masa yang sama juga kita kena qada Zuhur kita. Ya. Kalau macam dia standard 7 hari kan, standard lah kononnya dia tu, standard dia kalau dia memang 7 hari. So dia macam dia ada 7 hari dia tadi, walaupun macam 5 hari tu macam ikut dia kata dia standard 7 hari. Bagi Ustazah, kita jangan kira kadang-kadang tu biasa dia tubuh badan kita ni, kadang-kadang dia nak ubah trend pula. Mungkinlah bila dah naik ke 40-an, dia tak jadi standard macam umur 30-an. Standard umur 30-an 7 hari. Bila naik ke 40-an, dia akan turun ke 5 hari.
kita dah haid kita 5 hari dah, darah berhenti dah, hari ke-5 tu dah berhenti. Hari ke-6 tu bersih dah. Hari ke-7 tu bersih dah. Hari ke-7 tu baru nak mandi sebab kita pakai taraf standard kita. Bermakna 2 hari tu kita tinggalkan sembahyang. Maka tetap bila kita bersih, dah confirm bersih kita itu, maka kita pun mandi wajib. 2 hari tu kodok mandi. Itu sebabnya istilah kodok kita ni kodok je. Tak payah kita nak fikir lah cukup lebih ke terlebih ke tercukup lah. Kodok je, kerja kodok je. Kerja kita buat kodok je. Kita hanya kerja buat kerja kita. Ya? Ya? Ya. Tak putih. Baik. Darah haid ni kalau kuning, kalau ikut dalam fiqh kuning, hijau ada. Hijau ada. Kita punya nak dari mana hijau kan? Hijau asalkan dia bukan putih betul. Tapi warna-warna tadi kuning apa semua tu dia keluar berangkai selepas darah betul. Darah betul haid, darah merah. Kemudian lepas habis darah merah tu dia akan keluar berangkai, maka itu dikira sebagai haid. Tapi kalau lah kata seseorang itu dia keluar kuning je, kuning sebulan tu kuning je. Bermakna tak ada merah pun. Tak tahu yang mana satu haid, yang mana satu bukan haid. Maka yang tu dikira sebagai istilah istihadah. Putih tapi tak putih betul. Sebab bila ditanya pada Sayyidatina Aisyah, macam mana Sayyidatina Aisyah tanya pada Rasulullah, macam mana nak bezakan antara haid tidak? Rasulullah kata apa? Sampai kita tak dapat bezakan kapas tadi. Maksudnya putih betul. Tapi kalau kata habis darah merah habis dah, tetapi masih ada lagi warna, nak kata putih pun tak putih betul. Ada juga orang kata apa? Adalah kala-kala putih yang tak betul punya tu, yang sikit-sikit tak betul-betul putih sangat, maka itu pun dikira sebagai haid. Dia mestilah bila tanya kepada Rasulullah kata tak boleh nak bezakan antara tu dengan kapas. Maksudnya sama je. Maksud putih betul lah. Tapi kalau ada yang calik-calik sikit kuning-kuning tu tetap dikira sebagai haid. Tetap dikira sebagai haid. Jelas ya? Boleh apa? Masuk dalam kubur. Orang perempuan yang haid boleh masuk kubur tak? Yalah. Masuk kubur. Yalah. Allah, muslimat ni pun faham lebih pula. Masuk dalam lubang kubur tu. Baik, bukan saya kata masuk dalam lubang kubur tak. Itu confirm semua tak masuk. Boleh masuk dalam kawasan kubur tak? Haid tidak ada larangan untuk pergi ke kubur. Biasa orang tahu bila kenapa tak ada kubur sebab haid. Tak ada larangan untuk tak boleh pergi kubur. Boleh pergi ke kubur. Pergi ke kubur boleh, tapi jangan langkah kubur orang sudah. Bak langkah kubur orang bukan kata haid, tak haid pun tak ada langkah kubur orang. Maksudnya boleh masuk ke kubur. Faham eh? Bukan masuk dalam kubur, masuk ke kubur. Yang tak boleh masuk hanyalah dalam masjid saja. Kubur tak ada masalah boleh. Masjid saja yang tak boleh. Itu saja. Kadang kita keliru kenapa tak pergi kubur sebab haid. Contohnya, maka jangan kita keliru antara kubur dengan masjid. Masjid tak boleh, kubur boleh. Jelas ya? Itu baru masuk dalam haid. Tadi Ustazah janji sikit yang tentang sembahyang orang yang mengandung tadi. Ustazah nak jawab yang janji je. Sebenarnya banyak soalan tak jawab ke lah. Banyak soalan tak sempat jawab, Ustazah tak sempat lagi. Baik. Yang orang yang dalam mengandung, dia sudah tentulah kalau mengandung dah 9 bulan, barangkali rokok dia pun tak boleh nak rokok macam dia biasalah. Kadang orang 9 bulan tak nampak sangat pun, okey je boleh rokok macam biasa. Kadang orang yang besar sikit, dia payah nak rokok. Baik, dalam bab solat, masa kita selagi mana kita boleh jalan, lainlah kalau pakai wheelchair dah tu lain. Ini selagi mana kita boleh jalan, masa solat, walaupun kita tak boleh rokok, pastikan masa takbiratul ihram usolli Allahu Akbar, dan setidak-tidaknya masa baca sampai ke baca Fatihah,
mesti dalam keadaan berdiri. Adalah tidak sah dan batal solat. Kalau tadi pergi beli air, mengandung ni, pergi beli air, ambil wuduk, boleh. Boleh ambil wuduk, ambil wuduk semua. Bila time nak sembahyang je, duduk tak kursi terus. Mak duduk tak kursi, Allahu Akbar duduk. Maka tidak sah dan batal solat. Maka seorang perempuan, walaupun dia mengandung dia, memang dia kata dia rokok tak boleh. Tapi berdiri untuk takbiratul ihram, usolli takbiratul ihram tu, setidak-tidaknya masa baca Fatihah. Kemudian kalau dia agak diri dah, kalau ustazah tak boleh, masa baca Fatihah tu jadi pening semacam, okeylah. Sekurang-kurangnya masa usolli, masa sahaja atau sembahyang asar, sembahyang dia usolli tu, Allahu Akbar masa takbiratul ihram tu, kalau Fatihah tak boleh nak diri lama, duduk. Tapi jangan yang tak boleh ni terus duduk terus. Takbir masa takbiratul ihram dalam keadaan duduk terus, itu ialah tak sah solat. Solat fardu mestilah dalam keadaan berdiri. Solat fardu mestilah dalam keadaan berdiri selagi orang tu boleh berdiri. Kadang-kadang kita tengok daripada rumah bawa kursi lipat. Bila datang masjid terus duduk, Allahu Akbar sembahyang duduk. Nanti baru bawa pada kursi lipat. Maka hukumnya tak sah solat. Faham di situ. Walaupun dia kata tak boleh berdiri lama, sakit kaki, sakit pinggang, sakit belakang, sekurang-kurangnya paling kurang masa usolli fardhu asri arba'a raka'atin lillahi ta'ala, Allahu Akbar, duduk. Sekurang-kurang tu paling kurang lah. Paling maksimum sebolehnya habiskan rakaat pertama. Rakaat kedua tak boleh bangun, tak apalah, stay dulu. Kalau boleh lagi sampai rokok. Contohnya lah, rokok dalam keadaan berdiri. Kemudian nak sujud bila ataupun kalau rokok dalam keadaan berdiri. Okey, bila nak sujud tak boleh sujud dah, tak boleh duduk dah. Duduk, buat isyarat sujud. Itu paling kurang. Dan paling kurang lagi sekurang-kurangnya masa habiskan bacaan Fatihah surah tadi. Kemudian nak rokok tak boleh rokok betul. Contohnya orang mengandung tadi, dia tak boleh nak rokok betul. Maka dia sujud, dia duduk, kemudian dia pun rokok buat isyarat. Sujud isyarat lajak sikit daripada yang tadi. Jangan rokok beria dah, tapi sujud tak beria payah pula. Rokok buat isyarat sikit, sujud tunduk lagi. Yang pasti, dia tadi boleh berjalan pergi bilik air. Lain dah kalau dia mengandung, orang dah tolak kursi roda dah. Itu memang sembahyang secara duduk terus. Tapi kalau dia pergi bilik air, masak tadi boleh macam ni, bermakna dia masih lagi boleh berdiri. Maka sekurang-kurangnya masa takbiratul ihram tu, dia dalam keadaan berdiri. Banyak isu-isu. Tak habis isu kita bincang ni sebenarnya. Itu baru-baru, lebih kurang baru awal-awal je. Dalam bab kita boleh sentuh dalam bab darah. Kebanyakan dalam bab darah saja. Belum sentuh lagi pantalan yang perempuan dalam hari Jumaat saja yang buat iklan. Dalam hari Jumaat. Dalam bab solat macam mana tadi tak habis lagi. Kemudian dalam bab wuduk, tadi saya sentuh secara sedikit. Dalam bab puasa, dalam bab pengiraan fidyah. Yang fidyah bersalin bulan puasa dulu ni. Ni nak masuk Ramadan dan katanya dalam bulan 6 ni. Macam mana ni? Biasanya ustazah dekat-dekat Ramadan banyak soalan tentang fidyah. Masa sekarang tak ada ni. Dekat Ramadan boleh tak pakai fidyah, tak sempat nak pokok lah. Maka banyak persoalannya. InsyaAllah. Jadi ustazah kembalikan kepada pengurusi.